Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kita pada hari ini dalam sesi Facebook Live dan juga nanti kita akan letakkan rakaman di YouTube channel Dr. Hamimi. Baik, pada hari ini kita akan pergi kepada tajuk baharu iaitu utlati. Utlati bermaksud percutian saya. Utlah bermaksud percutian. Ada juga yang menggunakan perkataan ijazah. Ijazah juga membawa maksud cuti. Cumanya berbeza sikit kalau dalam bahasa Melayu. Ijazah ni membawa maksud scroll ataupun segulung ijazah tu. Tetapi dalam bahasa Arab, ijazah bermaksud cuti. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau ijazah membawa maksud cuti, ijazah dalam bahasa Arab dipanggil apa? Ijazah dalam bahasa Arab dipanggil syahadah. Maknanya penyaksian, saksi bahawa kita telah menyelesaikan pengajian. Jadi syahadah tu, sijil tu adalah saksi bahawa kita menjadi saksi untuk kejayaan dan juga bahawa kita telah menyelesaikan pengajian kita. Syahadah dipanggil. Manakala ijazah bermaksud cuti. Baik. Apakah ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan dalam tajuk percutian ini? Pertama sekali saya bermula dengan ungkapan bila bermula cuti tu. Biasanya kita kaitkan dengan cuti sekolah lah. Jadi ungkapan yang biasa digunakan yang pertama adalah tabda'u al-utlah. Tabda'ul utlatu. Tabda' ni bermaksud bermula. Al-utlah al-madrasiyah, cuti sekolah, pada. Tabda'ul utlah al-madrasiyah fi, kita boleh letakkan bulan, contohnya hari ataupun tarikh lah. Contohnya kita kata bermula cuti sekolah pada bulan September, kita kata tabda'u al-utlah al-madrasiyah fi syahri September contohnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak tengok kepada bulan-bulan ni, boleh tengok pada video kita sebelum ni lah. Saya dah terangkan bagaimana nak menyebut sama ada bulan Masihi ataupun bulan-bulan Islam. Baik. Seterusnya, soalan yang biasa kita tanyakan adalah kaifa qadaita untuk lelaki ataupun kaifa qadaiti untuk perempuan. Al-utlata, al-utlah. Kaifa bermaksud bagaimana. Qadaita dan qadaiti membawa maksud awak menghabiskan, meluangkan, memenuhkan al-utlah, cuti anda. Bagaimanakah cara anda menghabiskan cuti anda? Kita gunakan ungkapan kaifa. Qadaita untuk lelaki dan qadaiti untuk perempuan, al-utlah. Jadi jawapan dia macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Kita gunakan kita gunakan ungkapan qadaitu, saya menghabiskan, al-utlah, menghabiskan cuti saya, bis safar, dengan melancong contohnya, ataupun dengan bermusafir. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak masukkan perkara lain, contohnya nak menghabiskan cuti dengan perkara lain, contohnya bersukan, membaca dan sebagainya, boleh rujuk video sebelum ini dengan tajuk hobi saya. Di situ ada banyak aktiviti-aktiviti yang telah kita sediakan dalam bahasa Arab, contohnya mendaki gunung, beriadah dan sebagainya, yang boleh kita sesuaikan dengan tajuk percutian saya. Tapi dalam tajuk ini, saya sesuaikan dengan as-safar ataupun melancong. Baik. Soalan seterusnya. Macam mana kita nak tanya, ke mana awak bercuti? Dalam bahasa Arab, untuk lelaki kita gunakan aina tusafir. Aina tusafiru. Ataupun aina tusafir. Manakala untuk perempuan, aina tusafirina. Aina tusafirin. Contohnya, aina tusafir ya Aiman, ataupun aina tusafirin ya Fatimah. Okey. Bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Kita gunakan ungkapan sa'usafiru. Sa'usafiru ila. Saya akan bercuti ke mana?
Jadi kalau macam tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton kita yang berada di Brunei, di Singapura dan juga di Indonesia, boleh menggunakan tempat dan daerah masing-masing lah. Contohnya Sa'usafiru ila Bandung, ila Yogyakarta, ataupun Sa'usafiru ila Tampines, ila Gedong, ila Gelang masalan. Okey. Sa'usafiru ila Bandar Seri Begawan dan sebagainya. Okey. Seterusnya, soalan berapa hari awak akan berada di sana? Berapa lama akan balik kampung contohnya? Berapa lama pergi ke Bali? Berapa lama pergi ke Aceh dan sebagainya? Soalannya kita gunakan kam yauman, berapa hari? Satakunu untuk lelaki ataupun satakunina. Awak akan berada maksudnya. Hunaka di sana. Berapa hari awak akan berada di sana? Kam yauman satakunu untuk lelaki ataupun satakunina untuk perempuan. Hunaka. Kam yauman satakun hunaka. Kam yauman satakunina hunaka. Soalan ini dijawab dengan ungkapan sa'akunu. Saya akan berada hunaka di sana. Letakkan nombor. Kalau 4 hari, arba'ah. 5, khamsah. 6, sittah. Kita boleh rujuk video-video sebelum ni bagaimana nak menyebut nombor. Ayam di sini bukan bermaksud ayam tetapi jamak kepada yaumun bermaksud hari. Contohnya sa'akunu hunaka arba'at ayyam. Saya akan berada di sana, saya akan balik kampung contohnya, saya akan pergi melancong bermusafir selama 4 hari. Baik. Sekarang ni kita nak tanya apa yang ada di kampung, apa yang ada di tempat anda musafir itu. Kita tanya dengan soalan madza yujad fi. Madza yujadu fi. Apa yang ada di kampung awak, di Johor ataupun di Bandung, di Bali, di Bandar Seri Begawan, di Jurong, okey. Apa yang ada di sana? Madza yujad fi Singapura, madza yujad fi Indonesia, madza yujad fi Brunei, madza yujad fi Malaysia. Apa yang ada di Malaysia contohnya? Kita kata yujad tempat kosong, fi tempat kosong. Yujad yang pertama ni kita letakkan yujad contohnya air terjun ataupun pantai. Pemandangan yang indah kita letak di tempat kosong yang pertama. Fi yang tempat kosong selepas fi pula kita letak tempat yang kita pergi bermusafir tadi. Contohnya dalam bahasa Melayu, di Singapura ataupun di Indonesia terdapat pantai-pantai yang indah. Jadi dalam bahasa Melayu tu kita letak di Indonesia terdapat pemandangan dan pantai yang indah. Tetapi dalam bahasa Arab kita letakkan dulu terdapat yujad pantai, sungai, pemandangan indah fi Indonesia. Jadi bahasa Melayunya Indonesia tu duduk di depan, Malaysia tu duduk depan, Brunei tu duduk di depan, tetapi dalam bahasa Arab tu negara ataupun tempat yang kita pergi melancong tu duduk di belakang. Jadi macam mana kita nak isi tempat-tempat kosong ni? Saya ada letak beberapa. Yang pertama al-qaryah, kampung. Yang kedua ash-shalalah. Ash-shalalah tu air terjun. Al-funduk bermaksud hotel. Kalau dalam bahasa Melayu, di Malaysia ni kita pondok bermaksud pondok kecil lah. Tetapi dalam bahasa Arab, funduk bermaksud hotel. Terbalik kan di situ? Ironinya. Yang ketiga, an-nahr, sungai. Hadiqatut tuyur, taman burung. Hadiqatul hayawanat, taman haiwan. Okay. Dan syati'ul bahri. Okay. Syati'ul bahri ataupun al-bahar bermaksud pantai. So tadi ayat tadi, yujad syati'ul bahri fi Malaysia, fi Terengganu, fi Kelantan contohnya. Terdapat pantai yang cantik di Kelantan. Boleh setakat ini. Baik. Juga kalau kita panggil natural ataupun nature ataupun pemandangan semula jadi ni kita panggil dalam bahasa Arab al-manazir at-tabi'iyyah. Al-manazir at-tabi'iyyah bermaksud pemandangan semula jadi.
Okey, saya ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan di Facebook Live yang menyertai kita. Ada Ustaz Amnan, ada rakan saya, Encik Kamil Hafizi. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Kita tak nak ambil masa yang lama, sekitar 10 hingga 15 minit saja untuk kita jadikan perbualan bahasa Arab ni perbualan yang mudah untuk dihadam oleh orang-orang awam. Okey, seterusnya saya pergi terus kepada ungkapan yang terakhir ni. Kita nak cakap saya akan bertolak pada sekian waktu, sekian masa, sekian hari dan pulang pada sekian masa dan sekian hari. Contohnya sa'azhabu fi yaumis sabt, fi yaumil ahad. Saya akan bertolak pada hari Sabtu ataupun Ahad. Wa sa'arji'u fi yaumil arbi'a. Saya akan pergi pada hari Sabtu dan pulang pada hari Jumaat ke. Sa'azhabu fi yaumil arbi'a wa arji'u fi yaumil jum'ah contohnya. Pergi hari Rabu, balik hari Jumaat. Ataupun sa'azhabu fi syahri Yanayir. Saya akan pergi pada bulan Januari. Wa sa'arji'u fi syahri Februari. Pergi Januari, balik Februari. Sebulan contohnya bercuti. Ataupun melakukan ibadah haji ke kan. Kalau umrah 2 minggu, kita cakap tarikh ataupun kalau hari yang sama sa'azhabu fi as-sa'al wahidah. Saya akan pergi pada pukul 1 wa sa'arji'u fi as-sa'ar rabi'ah. Saya akan pulang pada jam 4. Jadi saya rasa itu antara beberapa perbualan mudah yang boleh kita praktikkan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat mempraktikannya bersama rakan-rakan dan juga ahli keluarga. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Terima kasih diucapkan kepada semua rakan-rakan dan tuan-tuan dan puan-puan yang dapat menyertai kita. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.